Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah etika dan peradaban Puan Fariha. Pada hari ini kami akan menyampaikan tentang kesihatan dan perpaduan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Malaysia mempunyai pelbagai kaum yang hidup dalam komuniti yang aman dan harmoni. Kepelbagaian kaum seperti kaum Melayu, Cina dan India yang hidup bagai aur dengan tebing menjadikan negara kita sebagai sebuah negara yang unik. Oleh itu, bagi memupuk perpaduan masyarakat Malaysia, kesihatan dan kesejahteraan diri harus diperkukuhkan. Apakah maksud kesihatan dan perpaduan? Kesihatan bermaksud keadaan sempurna dari segi fizikal, mental, dan sosial. Perpaduan bermaksud penyatuan dalam sesebuah masyarakat atau kumpulan yang merujuk kepada perhubungan sosial antara sesama manusia. Seterusnya, kesihatan dan perpaduan dapat dikaitkan dengan kerjasama antara organisasi dalam bidang kesihatan bagi memastikan tidak memudaratkan kesihatan masyarakat. Objektif bagi kesihatan dan perpaduan ialah meningkatkan kualiti hidup dalam kalangan rakyat Malaysia. Seterusnya, memupuk sikap positif dalam kalangan rakyat Malaysia terhadap kesihatan. Pihak kerajaan memainkan peranan yang penting dalam aspek kesihatan dan perpaduan kerana pihak kerajaan bertanggungjawab dalam memimpin masyarakat Malaysia tentang kesedaran pelbagai hal termasuklah dari segi kesihatan dan perpaduan. Sebagai contoh, pihak kerajaan boleh mengadakan program pengamalan hidup sihat dan pemakanan sihat. Dalam program ini, terdapat berbagai cara yang boleh dilakukan untuk mencapai gaya hidup yang sihat, termasuklah cara makanan yang sihat dan cara menjaga fizikal tubuh badan. Hal yang demikian kerana program ini dapat meluaskan lagi pengetahuan masyarakat tentang cara mengamalkan gaya hidup sihat. Dengan cara ini, kesihatan masyarakat akan lebih terjamin sekaligus menyumbang kepada sikap perhatian antara satu sama lain yang juga akan menyumbang kepada semangat perpaduan antara satu sama lain tanpa mengira agama, bangsa dan kaum. Majoriti remaja B40 yang tinggal di kawasan perumahan kerajaan mengakui bahawa mereka gembira apabila dapat berkawan dengan rakan yang berlainan bangsa. Mereka boleh saling menghormati dan bertolak ansur dengan jiran-jiran lain di sekelilingnya. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi semangat perpaduan dalam masyarakat ini. Antara 4 faktor yang mempengaruhi semangat perpaduan dalam negara kita adalah kesihatan diri, tingkah laku prososial, hubungan kejiranan, dan semangat cinta akan negara. Faktor kesihatan diri merupakan petunjuk pertama yang mempengaruhi semangat perpaduan dalam kalangan remaja B40 yang tinggal di kawasan perumahan rakyat. Oleh itu, semangat perpaduan merupakan aspek penting kerana dapat menyamaikan dan menggambarkan penyatuan nilai-nilai yang perlu dihayati bersama dalam kalangan masyarakat yang berbilang agama dan bangsa di Malaysia. Kesihatan yang baik amat penting dalam kehidupan bermasyarakat untuk meningkatkan kualiti hidup. Oleh itu, kerajaan telah komited untuk mencapaikan akses sejagat kepada penjagaan kesihatan berkualiti dalam tempoh rancangan dengan meneruskan usaha untuk menambah baik akses sistem kesihatan. Akses kepada penjagaan kesihatan yang berkualiti terutamanya di kawasan dan masyarakat yang kurang dapat liputan di bandar dan luar bandar. Ini termasuk perluasan perkhidmatan kepada kalangan B40 dan bawah.
Setiap rakyat Malaysia akan mempunyai akses yang sama kepada perkhidmatan penjagaan kesihatan yang berkualiti pada kos yang berpatutan yang disediakan oleh penyedia perkhidmatan awam atau swasta. Tidak kira apa bangsa, klinik dan hospital akan menjadi tempat rujukan setiap rakyat dalam mendapatkan perawatan. Doktor, jururawat atau kaki tangan hospital, mereka akan tetap merawat pesakit yang datang walaupun berlainan bangsa dan agama. Kerana itulah tugas mulia yang harus semua rakyat berbangga, khususnya ketika suatu wabak penyakit berjangkit melanda negara. Oleh itu, masyarakat tidak perlu bimbang hidup dalam negara Malaysia kerana rakyatnya yang tidak membezakan bangsa dan tidak mengamalkan diskriminasi dalam segala urusan. Masyarakat tidak perlu takut atau segan untuk berinteraksi dengan bangsa yang berbeza kerana kerajaan sentiasa memupuk sikap tolak ansur dan menghormati. Selain itu, kita juga dapat bekerjasama dalam mengurangkan penularan COVID-19. Kesimpulannya, dengan adanya kesihatan dan perpaduan, segala masalah dapat dihadapi bersama. Seperti COVID-19 dapat diredakan di negara kita dengan kerjasama rakyat yang patuh akan arahan pemimpin. Dapat dilihat bersama ini telah mewujudkan perpaduan berbidang kaum di Malaysia dan mampu mengelakkan kes semakin menular walaupun belum pulih sepenuhnya. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Sedia, terus kasih tengok tu. Hari kita bersyukur kasih kasih salam kita seperti pernah.